Assalamualaikum dan hai, selamat datang di channel aku, Aiman Koci. Video yang lepas aku ada beritahu yang aku ada beli lens baru, iaitu lens Canon EF 17-40mm f4L USM. Untuk orang macam aku yang menggunakan Sony E-mount ataupun Sony APS-C, contohnya macam kamera yang aku sedang pakai sekarang ni ialah Sony A6000, aku akan perlukan speed booster ataupun adapter, iaitu adapter daripada EF kepada E. Untuk aku menggunakan Viltrox EF kepada E second generation ataupun Mark II. Tapi kenapa aku menggunakan adapter ni ataupun kenapa aku menggunakan lens Canon ni? Sebenarnya aku tak ada asas yang kuat dalam bidang kamera ataupun bidang lens. Jadi aku ada buat banyak survey lah macam mana apa lens yang sesuai untuk aku, untuk kamera aku, untuk wide lens Sigma 16mm f1.4, yang tu yang terbaik lah untuk low light capability, untuk bokeh, untuk wide dan untuk cost. Tapi bagi aku rasa macam tak puas. 16mm Sony E equivalent kepada 24mm full frame, tak wide sangat. Jadi aku nak yang lebih lagi. Aku pun minta lah pendapat daripada orang-orang yang lebih berpengalaman dalam bidang kamera ataupun videografi ni. Aku contact Capi, dia ialah commercial videographer. Dia ada buat konten-konten color grading. Kalau korang minat nak tengok konten-konten color grading, korang bolehlah pergi ke channel Capi. Aku akan tinggalkan link kat description dan kat atas ni, dan juga ending video ni. Capi mencadangkan aku menggunakan Canon EF lens ni lah, 17-40mm f4. Jadi first benda yang aku tertanya-tanya, kenapa f4? Jawapan dia ialah walaupun f4, dengan menggunakan speed booster daripada Viltrox ni, dia akan enhance aperture. So aperture daripada f4 akan menjadi kepada yang lebih kecil, iaitu f2.8. So tanpa lengahkan masa, jom aku nak test lens ni. Okay, sekarang ni aku dah pasang Canon EF lens 17-40 Viltrox mount adapter EF to E2. Tengok berapa wide dia. Tolak dakwaan dan media sosial konon. Halo. Makan gaji kita. Fokus. Cari. Harap boy. Wide tu. Aperture daripada f4 dia bertukar jadi f2.8 disebabkan oleh adapter Viltrox ni, dia boost aperture. Oh, yang tak boleh belah aku duduk macam ni mesti nampak full muka aku. Aperture Ni nak unpack apa, propeller Mavic Pro. Ni propeller ni silent punya propeller. Dia claim silent sampai 60% bunyi. Kurang 60% ke 60% je bunyi. Ni asal tunjuk hang barai. ketik cicak. Dia salah. Unpack. Aku cakap dah slow. Mic duduk jauh. Ini dia. Bang, nak propeller dia. Oh, Pakai. Ha. Tu dia. Ni berapa? 2 pair. 2 pair. Ni original DJI, Mat. 2 pair. Allah. Salam ke? Oh, bolehnya. Okay, jom kita tengok beza dia. Ni yang baru, ini yang lama. Okay, sekarang aku sampai dekat Taman Padang Dataran Shah Alam kat Seksyen 14. So hari ni aku plan nak shoot untuk compare antara lens aku, lens Canon 1740 dengan kit lens. So jom. Ni model aku. Ni model. Dan ni pula drone operator. Nak main. Dia nak test dia punya propeller baru. Aku still tak boleh percaya betapa luasnya lens ni. Luas gila. Luas gila. Ha? Nampak drone kat atas? Perlu, man. Aku pun panas tu. Ini ialah 1740. 1740. 1740. 17
Okey, tu dia dah dapat fokus. Tarik ni. Tahu betapa luasnya lens ni. Tengok tangan aku daripada sini ke sini. Tengok dia punya ni jarak. Okey, fokus. Jom nak ikut aku. Lari. Ada ke patut dia suruh aku pakor? Kau mau lepas makan? Tengok. Okay, lepas aku dah test lens ni, benda yang paling nampak, yang paling ketara ialah angle of view ataupun field of view lah. Untuk case aku ni, daripada pengalaman yang aku pakai ni, aku compare dengan Sony kit lens 16 ke 50mm. Jadi 17mm Canon ni memang jauh lagi luas daripada 16mm Sony tu. Tapi itu bukannya sebab focal length, tapi dia lebih kepada sebab matematik di sebalik crop factor dan juga speed booster ni. Sony APS-C menggunakan crop factor 1.5, tapi untuk speed booster ni dia menggunakan crop factor 0.71. Maksudnya instead of dia mengecil, dia makin besar. Jadi kalau kit lens 16 ke 50, 16 tu bila didarab dengan 1.5 akan dapat 24. Tapi kalau 17 darab dengan 1.5 darab dengan 0.71 akan dapat 18.105. Equivalent kepada 18 lah, lebih kurang. Jadi 18 memang lagi kecil daripada 24. So 18 lagi luas. Jadi dengan menggunakan speed booster ni dengan lens Canon, aku dapat rasakan field of view yang ala-ala full frame. Walaupun hampir 18 dengan 17, tapi dah dekat. Okay, next, lens ni berat dia 475 gram. So dia of course lah lagi berat daripada Sigma 16mm, iaitu 405 gram. Bila ditambah dengan speed booster pula, of course lah dia akan jadi jauh lagi berat. Sebenarnya berat ni bagus sebab lagi berat kamera tu, lagi stable kita akan pegang kamera tu. Ni semua cuma konsep moment of inertia. Tapi bila aku pakai lens ni dengan speed booster dengan kamera Sony A6000 aku, berat dia masih dalam range untuk DJI Ronin SE aku tampung. Jadi aku tak ada masalah untuk pakai pada DJI Ronin SE. So bagi aku lens ni tak ada masalah untuk aku lah. Baiklah, untuk sharpness image, okay, yang ni aku nak korang sendiri yang judge. Tapi pada pandangan aku, Canon lens ni pada, kalau kita menggunakan 17mm, kawasan yang distorted tu akan nampak agak blurry lah. Tapi kat tengah dia okey. Tapi bila kita zoom, semakin kita zoom, dia akan jadi lebih sharp dan distortion makin berkurang. So distortion pada lens ni agak obvious lah. Kalau korang titik beratkan pada sharpness ataupun distortion pada lens, aku rasa korang boleh decide sendirilah sama ada korang perlukan ataupun tak lens yang distorted macam ni. Okay, untuk bokeh ataupun blur, aku tak dapat compare dengan tepat sebab lens ni 17 ke 40 dan kit lens aku ialah 16 ke 50. Dan crop factor dia pun tak sama, jadi aku just ambil yang paling rendah dengan yang paling tinggi. Pada pemerhatian aku, walaupun aku menggunakan kit lens tu pada aperture 3.5 hingga 5.6 dan Canon lens ni pada aperture f2.8 sahaja, bokeh pada kit lens tu jauh lagi intens. Ni mungkin disebabkan oleh jarak fokus minimum dan juga focal length. Sebab kalau nak compare, 17mm ni ialah 18mm f2.8 nak compare dengan 24mm f3.5. So macam agak jauh juga lah range focal length tu. Ataupun kalau nak compare 40mm ni equivalent kepada 42mm nak compare dengan 75mm. Untuk test bokeh ni tak valid. Okay, lens flare pula. Lens flare, aku sebelum ni tak pernah ambil kisah pasal lens flare tau. Tapi disebabkan aku tahu yang lens ni ialah lens mahal ataupun lens premium, sebab ni Canon L series lens. So L series macam nama pun dah gah. Aku expect dia punya performance jauh lagi power lah. Bila aku ambil gambar, image yang aku dapat daripada lens Canon EF ni memang flare dia memang lawa. Dan daripada kit lens pula memang kecil je dan hamba gila. Lagipun lens ni kalau tengok pada harga Canon Malaysia, harga official dalam website ialah 3,799. So memang mahal lah yang baru. Okay, kalau korang betul-betul fokus pada lens flare tadi, korang akan perasan yang lens flare daripada Canon lens ni dia agak statik ataupun dia gerak secara seragam, serentak. Tapi daripada Sony kit lens tu pula,
dia punya lens flare ada satu yang tak ikut rentak, dia macam berpecah. Jadi itu sebenarnya disebabkan oleh stabilization. So kit lens, Sony kit lens tu ada stabilization ataupun optical steady shot, OSS. Tapi Canon EF ni aku tak tahu tak ada ke, ataupun kamera aku tak support ke, ataupun aku tak pandai buka. Jadi tak ada, aku akan cakap tak ada. Stabilization yang sikit tu pun agak membantu lah sebenarnya nak stabilizekan video. Ok, last sekali, benda yang paling penting bagi vlogger-vlogger di luar sana ialah autofocus. Mesti korang nak autofocus yang laju kan. So Canon lens ni autofocus dia sangat slow. Serius aku cakap, sangat slow nak compare dengan Sony kit lens tu. Tapi bagi aku acceptable lah. Tak pelik pun sebenarnya sebab lens ni tak silap aku model dia daripada 2003. So dia punya mekanisme ataupun teknologi dia teknologi 2003. Dan mungkin juga disebabkan ada adapter ni. Adapter ni akan mengurangkan sikit dia punya autofocus capability. Kalau guna pada Canon lens mungkin lah lagi laju sikit. Itu macam drawback lah kalau nak guna Canon lens pada Sony camera. Tapi bagi aku autofocus ni tak ada masalah sangat lah. Cuma masalahnya ialah autofocus dia ni sangat bising. Kalau kita gunakan internal microphone dan gunakan autofocus, korang boleh dengar bunyi autofocus dia. Dia meracau tengah cari fokus. And yeah, dia memang bising lah. Aku harap video ni membantu korang untuk buat keputusan lah sama ada nak beli ataupun tak lens ni untuk pakai pada kamera Sony korang. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh tekan like. Dan kalau korang tak suka dengan video ni, korang boleh tekan dislike. Dan kalau korang nak tengok lagi video-video macam ni dari channel aku, korang boleh tekan subscribe sekarang dan tekan bell notification icon untuk dapatkan notification bila aku post video baru. So thank you sebab tengok video ni sampai habis. Ciao.